Hai JR, kembali lagi ke video ketiga. Dan di video ini, seperti Saraf katakan tadi, ada satu lagi ekosistem yang penting juga untuk laut kita nih. Tapi sebelum itu kita berkenalan dengan seorang lagi SR. Saraf punya buddy semasa diving tadi. Jom. Hai SR. Hai Saraf. Sila perkenalkan diri. Hai JR semua. Bersama saya Awang daripada Unit Penyelidikan Marine Taman-Taman Sabah. Tanpa membuang masa, mari kita menerka hutan Paya Bakau. Jom. Oke, Sarawang, boleh tolong terangkan kepada JR apa itu hutan Paya Bakau? Oke Saraf, untuk pengetahuan Saraf dan JR sekalian, hutan Paya Bakau adalah hutan khusus yang tumbuh di pesisir pantai dan muara sungai, yang dipengaruhi pasang surut air laut. Lagi senang pertemuan antara air masin dan air tawar. Sebab itulah kita sekarang ini berada di hutan Paya Bakau, karena di sini lah sebenarnya adalah kawasan pesisiran pantai. Betul. Dan juga di sini adalah titik pertemuan antara air masin dan juga air tawar. Betul. Oh begitu. Baiklah, saya faham. Harap JR semua faham juga. Oke Sarawang, boleh kongsikan dengan JR apa ciri-ciri pokok bakau? Oke Saraf, pokok bakau mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap kadar kemasinan. Sebab itulah pokok bakau ini boleh hidup di kawasan yang berpaya, di mana airnya mempunyai kandungan garam. Iya, betul. Dan yang istimewanya pokok bakau ini, dia mempunyai 4 jenis akar. 4 jenis akar? Iya. Yang pertama adalah akar jangkang. Akar jangkang. Yang kedua adalah akar banir. Akar banir. Yang ketiga adalah akar lutut. Akar lutut. Dan yang terakhir adalah akar ceracak. Akar ceracak. Akar jangkang daripada spesies Rhizopora. Dan akar ceracak daripada spesies Avicennia dan Cenoratia. Manakala akar lutut dan akar banir mewakili daripada spesies Bruguera. Jadi itulah jenis-jenis akar pokok bakau. Ya, betul. Sarawang, kongsikan bagaimana pokok bakau membiak. Saraf, untuk pengetahuan Saraf dan JR sekalian, pokok bakau mempunyai buah. Buah pokok bakau dipanggil sebagai propagiol. Inilah dia buah pokok bakau, propagiol. Iya. Apabila propagiol ini sudah cukup matang, dia akan jatuh ke air, maka air arus akan membawa sehingga menjumpa satu kawasan yang sesuai untuk dia membiak. Maka dia akan tumbuh seperti ini dan akan menjadi anak pokok bakau. Dan 10 ke 20 tahun akan datang, dia akan menjadi satu pokok bakau yang sehat macam nih. Inilah dia pokok bakau yang sudah dewasa. Iya, betul Saraf. Sarawang, soalan terakhir. Sebenarnya apa kepentingan hutan Paya Bakau ini? Hutan Paya Bakau ini menjadi salah satu habitat kepada berbagai jenis haiwan. Contohnya burung, ketam, siput, ikan, dan banyak lagi haiwan. Yang kedua, hutan Paya Bakau mampu memampan pesisir pantai dan daratan. Ini karena akar bakau mampu memecahkan ombak ketika berlakunya ribut dan tsunami. Yang ketiga, menjadi sumber ekonomi dan pelancongan. Jadi itulah ya 3 kepentingan hutan Paya Bakau, yaitu habitat, mampu memampan daripada hakisan ombak, dan juga yang ketiga adalah sektor pelancongan dan ekonomi. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Sarawang kerana banyak berkongsi ilmu berkenaan dengan hutan Paya Bakau. Sarawang, sekarang Saraf dan JR mahu ke satu lagi lokasi terakhir.
Kami pergi dulu. Bye-bye. Jom. Okey, Saraf sedang menuju ke lokasi seterusnya. Mud Volcano. Kita berjumpa dengan seorang lagi SR. Jom. Hai SRF dan hai JR semua. Saya SR Neza, bertugas sebagai pegawai penyelidik geologi di Taman-Taman Sabah. Jom kita ke Mud Volcano. Jom, let's go. 1, 2. Ha. Oh, tapi belum sampai. Oh, belum lagi. Okey, one more. 1, 2, 3. Ha. Hai, SRF kita sudah sampai di Mud Volcano. Okey. Jadi SR Neza, sebenarnya kenapa nama dia ni Mud Volcano? Adakah di sini ada gunung berapi? Oh, jangan risau, di sini kita tidak mempunyai gunung berapi. Okey. Mud Volcano tu dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai lumpur gunung berapi. Dan istilah volcano tu tadi sebenarnya dia merujuk kepada mekanisme macam mana bahan berlumpur tu tadi dikeluarkan ke permukaan sama seperti letusan gunung berapi. Oh, okey. Kalau gunung berapi mengeluarkan lava yang panas, tapi mud volcano di sini dia mengeluarkan bahan berlumpur yang bersuhu sederhana, tidak panas seperti lava dan disertai dengan serpihan bongkah batuan. Maksudnya di sini tiadalah gunung berapi. Ya, betul. Dan maksudnya lumpur ni selamat untuk kita pergi terjun masuk ke dalam. Ya, betul. SR Neza, bagaimana Mud Volcano ni terbentuk? Okey, Mud Volcano ni terbentuk dengan dipengaruhi oleh pembentukan tekanan yang tinggi di bawah permukaan bumi dan ditambah pula dengan kehadiran bahan berlumpur yang sangat banyak di kawasan tersebut. Dan secara perlahan-lahan tekanan yang terbina tadi itu dia akan dilepaskan secara berperingkat melalui zon-zon lemah seperti retakan ataupun garis-garis sesar. Jadi maksudnya aktiviti geologi di tempat ini sangat aktif. Ya, betul. Kehadiran Mud Volcano ni sebenarnya menunjukkan kawasan ini mengalami proses geologi yang sangat aktif. Dan di Pulau Tiga ini sendiri, pembentukan Mud Volcano di Pulau Tiga ini dia dipengaruhi oleh kesan migrasi gas asli di sepanjang garis sesar. Dan formasi setap shale menjadi punca utama bahan berlumpur itu tadi. Okey. Jadi SR Reza, saya ingin bertanya, adakah Mud Volcano ini hanya terdapat di Pulau Tiga? Oh, tidak. Di sekitar Sabah kita boleh menemui Mud Volcano ini di beberapa lokasi. Dan di dalam kawasan Taman-Taman Sabah sendiri, selain di Pulau Tiga, kita boleh menemui Mud Volcano di Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan. Okey, untuk pengetahuan SRF dan juga JR kita semua. Satu penyelidikan telah dijalankan berkaitan dengan Mud Volcano ini yang telah membuktikan bahawa ianya adalah sangat pentinglah ataupun sangat baik untuk kesihatan kulit. Oh, kenapa dia baik untuk kulit? Disebabkan dia punya kandungan mineral yang sangat tinggi. Kalau macam tu SRF mahu terjunlah. Boleh. Tapi sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada SR Neza kerana banyak berkongsi dengan kita berkenaan dengan Mud Volcano ini. Okey, jom kita terjun sama-sama dengan SRF. Dan itulah dia, The Wonders of Pulau Tiga Park. SRF mengucapkan semoga berjaya kepada semua JR yang akan menjawab kuis sebentar lagi. Tetapi kemungkinan ada soalan kuis yang tidak disebut di video tadi. Jadi pastikan cari jawapan daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Tetapi sebelum itu, pastikan JR sudah pun mendaftar sebagai Ranger Muda di laman web Ranger Muda Taman. Pautannya akan dikongsikan oleh SRSR di komen section. Akhir sekali, SRF mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton sepanjang video ini. Kita jumpa lagi di program akan datang. Bye-bye. Baiklah,
Siap, betul. Baiklah. Awal juga kat. Hai JR semua, selamat datang ke program Ranger Muda Taman Penjelajah Lautan. Untuk tema tahun ini adalah Saya S. Araf dan jom kita berjumpa dengan seorang lagi Salah. Ready, 3, 2, 1. Ajak pingus. Astagfirullah. Aruhi oleh pasang surut air masin. Kat air laut. Pasang surut air laut. Okey. Ada apa tadi itu? Muara sungai. Apa tadi itu? Yang dipengaruhi pasang surut air laut. Okey Sarawang, boleh tolong terangkan? Jap, torong. Apakah ciri-ciri pokok bakau? Okey Saraf. Pokok bakau. Stop it. Get some help. Hutan paya bakau mampu memampan pesisir. Kenapa? Mampu memampan? Sorry. Tidak dapat aku tahan slang tu. Selatan dan Kerana mampu. Nah, sambil berpikir betul. Ini dia. Aku dah boleh tengok muka kau lah kali. Kau tengok kamera lah. Kita. Jom saya bawa ke Mud Volcano. Let's go. Lompat kan? Lompat. Macam mana bahan lumpur itu dikeluarkan ke permukaan? Pulau 3. Sekarang ya Saraf. Saraf. One, action. Jap. Sar, sila perkenalkan diri dengan JR kita. JR semua. Alah. Biasa. Pusing. Tengok belakang. Mana? Ready, 3, 2, 1, and Selain. Aku cakap tu. Oh my god! Ikan! Ikan siapa sih?